Hai, selamat datang ke channel saya, Budak City. Seperti mana topik-topik saya yang sebelum ini, bagaimana cara untuk menjalankan proses kerja sebagai YouTubers ni. Okey, ini adalah salah satu teknik yang lebih tinggi daripada yang sebelum-sebelum ni, iaitu penggunaan SEO dalam sesuatu konten yang kita hasilkan. Sebagai contoh, SEO ni apa dia sendiri? Firstly, SEO ni adalah singkatan kepada Search Engine Optimization yang banyak dilakukan untuk meningkatkan potensi subscriber yang bukan daripada komuniti kita, iaitu subscriber organik. Ini adalah teknik yang sangat ataupun harus diguna pakai oleh YouTubers yang baru untuk meningkatkan viewers yang datang bukan daripada subscriber kita. Jadi seperti mana yang kita tahu, YouTubers ni kan dia ada subscriber dan non-subscriber. Jadi bila penggunaan SEO ni tinggi ataupun penggunaan dia di tahap maksimum, peningkatan percentage untuk orang yang bukan subscribe kita, iaitu non-subscriber, menonton konten kita lebih tinggi daripada sebelum ini. Peningkatan sebanyak 200% daripada penghasilan tanpa menggunakan strategi SEO. SEO ni sendiri dia mengambil beratkan tentang konsep ataupun penggunaan psikologi yang amat baik untuk impression dan click rate yang tinggi terhadap konten kita. Apakah berkaitan SEO, impression dengan click rate? Kita semakin banyak non-subscriber ataupun pengguna YouTube klik pada konten kita, semakin ramai yang klik dekat konten itu, jadi semakin tinggi kita punya kedudukan di dalam YouTube untuk sesuatu konten yang kita berikan. Sebagai contoh, jika kita menghasilkan konten menjahit sofa, mungkin ada beberapa konten yang sama, tapi semakin tinggi click rate kita, semakin tinggilah kedudukan konten kita diletakkan di top 10, top 20 yang direkomend oleh YouTube sendiri. Seperti mana kita tahu, jika kita search apa-apa konten dekat YouTube ni, contoh kita search makan ayam, makan nasi, kan ada beberapa. Jadi yang berada di tahap tinggi itu, di tahap yang atas itu, bermaksud click rate dia sangat tinggi. Bukan kerana viewers, tidak, tetapi kerana click rate dia yang sangat tinggi, impression yang dihasilkan oleh penonton terhadap konten kita tinggi. Jadi walaupun konten kita tidak berapa bagus sekalipun, tetapi bila penggunaan SEO itu keadaan maksimum, konten tu akan dinaikkan oleh sistem YouTube sendiri. Okey, seterusnya salah satu fungsi SEO ni adalah untuk meningkatkan subscriber organik, iaitu bila mana ramai yang view kita daripada bukan subscriber kita, jadi peningkatan subscriber yang akan subscribe channel kita pun akan bertambah tinggi, akan memberikan keputusan yang baik. Jadi bila ada peluang untuk belajar tentang SEO punya strategi dalam penghasilan sesuatu konten, jadi kita akan belajar. Pandangan saya sendiri, selepas saya mengkaji dan kita melihat penggunaan SEO ini adalah sangat tinggi kebaikannya jika kita gunakan dalam keadaan yang sangat maksimum. Bekas strategi yang ada dalam penggunaan SEO ini. SEO ini sendiri datang dengan 4 perkara. Yang pertama, penggunaan thumbnail. Ini saya highlightkan yang besar lah. Penggunaan thumbnail, penggunaan description, penggunaan tajuk, dan yang terakhir sekali, penggunaan tag bersesuaian. Yang pertama sekali saya ingin kupaskan tentang penggunaan thumbnail. Guys, bila kita hasilkan sesuatu konten, selepas kita upload di YouTube channel kita sendiri, di dalam YouTube Studio kita boleh membuat pilihan gambar depan apakah yang patut kita letak lah. Jadi itu adalah first impression untuk penonton kita. Jadi kat sini penggunaan thumbnail sangat biasa diguna pakai oleh setiap YouTubers yang ada. Hampir 90% YouTubers menggunakan thumbnail di dalam setiap konten yang diorang hasilkan. Tetapi thumbnail yang bagaimana yang menggunakan strategi SEO, sekarang saya akan beritahu. Untuk penggunaan thumbnail, warna yang diguna pakai mestilah tidak menggunakan warna asas YouTube. Jadi jika kita tahu warna asas YouTube tu warna dia apa, warna asas YouTube itu sendiri datang daripada warna hitam, merah dan putih. Jadi bila kita guna warna yang sama dengan YouTube, jadi dekat sini tak ada perlawanan pandangan untuk penonton. Jadi haruslah kita menggunakan warna yang berlawanan dengan warna asas YouTube. Ini adalah contoh warna-warna yang harusnya kita gunakan. Okey, seterusnya dalam bab yang sama juga, iaitu dalam penggunaan thumbnail, patah perkataan korang yang harus korang gunakan tidak melebihi 30 patah perkataan. 30 patah perkataan itu adalah maksimum untuk penghasilan sesuatu thumbnail itu sendiri. Jadi bila kita gunakan kataan yang lebih daripada 30,
thumbnail itu akan berada dalam keadaan yang sesak. Okey, selepas kita kongsikan tentang thumbnail, warna yang patut digunakan, patah perkataan yang harus digunakan tidak melebihi 30 patah perkataan. Yang seterusnya pula penggunaan tajuk yang sesuai. Jadi guys, penggunaan tajuk yang sesuai ni termasuklah penggunaan simbol yang bersesuaian. Tajuk yang kita gunakan itu mestilah sangat kuat untuk menarik minat orang yang melihat konten kita itu. Ini antara good impression yang harus dititik beratkan. Sebab penggunaan thumbnail yang bersesuaian sudah cantik, ditambah pula dengan tajuk yang sangat menarik untuk dibaca. Penonton dia ni memang asal ingin tahu, iaitu perasaan curiosity untuk tahu itu sangat tinggi. Sebab itu adalah sifat manusia yang suka ambil tahu benda-benda yang mereka baru nampak. Dia lumrahnya dekat sini, apabila diorang dah nampak kita punya konten sangat cantik, thumbnailnya sangat bagus, tajuknya, dia akan terus melupakan tujuan sebenar dia, apa yang dia cari dekat YouTube. Jadi dia akan klik dekat konten kita. Seterusnya dia view ataupun tak view sampai habis, itu nombor 2. Strategi SEO yang seterusnya pula dalam penggunaan description yang bagus. Jadi semua orang tahu memang berfungsi untuk beri pemahaman kepada penonton apa yang YouTubers ni hasilkan, apa yang konten dia sedang lakukan. Jadi patah perkataan yang harus digunakan sepatutnya tidaklah kurang daripada 100 patah perkataan. Berapa maksimum tu terpulang. Dan boleh letak pula tambahan link-link Instagram korang, email korang, WhatsApp number dan seterusnya, memberikan komunikasi dua hala terhadap penonton dengan kita. Jadi wujudlah satu bond di antara non-subscriber tu dengan kita. Jadi bila dia tengok thumbnail kita tu menarik, tajuk itu sangat bagus, dan selain daripada penghasilan konten yang sangat berkualiti, yang sangat bagus, ditambah pula dengan description yang tepat yang memberikan pemahaman yang tinggi untuk penonton, automatik penonton tu akan subscribe channel kita untuk keep support dan menantikan konten yang seterusnya. Yang terakhir sekali dalam penggunaan SEO strategi adalah dalam penggunaan tag. Ramai yang tak tahu untuk menggunakan tag yang sebenar. Pertama sekali kita kena tahu penggunaan tag yang sebenar adalah harus digunakan sama dengan tajuk 2 atau 3 patah perkataan tajuk utama konten kita. Sebagai contoh, ia berkongsi tentang SEO punya strategi, jadi tag yang harus diguna pakai adalah SEO. Tag yang kedua hingga tag yang kelima mestilah berdasarkan tag yang pertama. Tag yang kedua SEO strategi. Tag yang ketiga SEO gain subscriber. Tag yang keempat SEO strategi to get viewers dan sebagainya. Penggunaan tag terpulang pada masing-masing punya kreativiti ataupun level korang tu yang tinggi untuk menghasilkan beratus-ratus tag berdasarkan satu konten. Selepas saya kongsikan dekat korang 4 strategi asas SEO ini, okey, saya ulang semula. Yang pertama adalah penggunaan thumbnail yang bersesuaian. Yang kedua, penggunaan tajuk yang sangat padat. Yang ketiga, penggunaan description yang sangat tepat. Dan yang keempat, penggunaan tag bukan untuk dilihat oleh penonton ya tag itu, tetapi tag tersebut untuk dinilai oleh sistem algoritma YouTube sendiri. Jadi bila konten kita tu sangat tepat, padat, penggunaan SEO yang sangat tinggi, click rate yang sangat bagus, jadi YouTube boleh kenal pasti konten yang kita hasilkan ni adalah untuk konten apa. Sebagai contoh, jika kita menjual sate ikan, okey, jadi dekat sini bila tajuk kita pun berkenaan sate ikan, description kita pun berkenaan sate ikan, okey, dan tag yang guna pakai pun berkenaan sate ikan. Jadi penggunaan tajuk yang tepat dan tag yang sesuai, selain daripada untuk menarik minat penonton bukan subscriber kita, iaitu subscriber organik, dia juga untuk dinilai oleh YouTube punya sistem algoritma untuk menentukan konten kita ni berdasarkan apa. Okey, dan yang terakhir sekali sebelum saya nak habiskan konten saya ini, jadi bila kita sama-sama dah tahu apakah itu SEO sendiri, marilah kita sama-sama praktikkan dalam menghasilkan konten kita menggunakan strategi SEO. Kena ingat ya, untuk merakam video ataupun menghasilkan konten, SEO itu sendiri tidak ada kena-mengena, iaitu menggunakan kreativiti masing-masing dan keupayaan device masing-masing untuk menghasilkan grafik yang cantik, sound effect yang bagus dan kreativiti untuk menghasilkan editing di dalam aplikasi-aplikasi yang ada untuk YouTubers pemula. Jadi ada beberapa aplikasi yang wajib untuk YouTubers pemula lah. Nanti saya akan
kupaskan ataupun saya akan beritahu untuk konten yang akan datang. Kalau korang rasa konten ini bagus, korang like. Kalau korang rasa konten ini sangat menarik, korang boleh sharekan kepada kawan-kawan korang. Dan kalau korang rasa benda ni bagus untuk komuniti dekat luar sana, korang tolong viralkan, kongsikan kepada social media korang. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Thank you guys.